Tuan-tuan dan muslimat yang diroti hadis ni, hadis Tirmizi, hadis sahih. Nah, Nabi sudah bagi beza. Lelaki bila pakai minyak wangi, pakai yang keras, yang kuat-kuat bau tu. Perempuan bila pakai minyak wangi, pakai yang lembut-lembut, yang tidak keras bau. Tujuan untuk menutup bau tubuh dia saja, bukan tujuan untuk menarik perhatian lelaki bila dia lalu tu. Nah, jadi bila perempuan lalu tu, bau dia kuat, maka minyak wangi dia tu salah pakai. Kalau tuan-tuan bani tengok. Cik nasib ni. Perempuan lalu, ni Ustaz, wangi kuat ni tak boleh pakai ni. Haram. Apa ni? Wangi tak payah lah. Kau nak terajang dia. Mana kalau adik-adik kita orang asing kita tak kenal perangai dia macam mana. Cuma kita ambil yang zalika ad'aful iman saja. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi. Siapa dalam kalangan kamu yang melihat kemungkaran. Perempuan pakai minyak wangi yang kuat ni satu benda mungkar. Melihat, mengetahui sama. Ra'a ni melihat, mengetahui sama. Sesiapa yang melihat ataupun mengetahui kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat, falyughayyirhu bi yadihi. Dia kena ubah dengan kuasa. Mana kalau suami kena ubah isteri dia, tak boleh pakai minyak wangi kasar ni, bau kuat, pakai yang bau lembut-lembut je. Anak dia tu semua ubah kuasa dia. Dia kena ubah tu. Dia tak boleh pakai lidah itu, dia kena ubah dengan kuasa. Mana dia wajibkan jangan pakai. Ambil minyak wangi, lempar bah. Yang saya tu lempar apa? Membazir orang kayak gini pula. Membazir. Ambil kita pakai lah kuat. Han tak boleh pakai ni, abah boleh pakai ni, adik lelaki boleh pakai ni, abang boleh pakai. Han tak boleh pakai kuat. Nak cari yang lembut. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, wanita muslimah hendaklah bersopan santun dalam perjalanan. Maknanya waktu dia jalan, kalau ada jalan, dan dalam bicara, waktu dia bercakap, berbicara, menjauhi minat orang dalam segala gerak-geri badannya. Dia kena cuba menjauhkan diri daripada dia tu menjadi tarikan orang. Sama ada cara cakap, sama ada cara berjalan, ataupun cara dia berpakaian. Dia kena cari jalan orang tak tengok dia. Cari jalan untuk tidak dijadikan sebagai satu tarikan kepada lelaki ajnabi. Itu perempuan muslimah. Nah, dia bukan jenis bertabaruj, keluar untuk menarik perhatian lelaki. Tidak, dia keluar rumah untuk pekerjaan tertentu, untuk hajat tertentu, dan dia kena elak diri daripada menjadi tumpuan mata lelaki dia kasih, dia bukan mahram dia. Itu yang kedua. Cara nak elakkan diri daripada bertabaruk itu, menjauhi minat orang dalam segala gerak-geri badannya dan penonjolan wajahnya. Kerana sikapnya yang bergaya dan menggoda itu adalah tabiat perempuan pelacur. Tabiat perempuan pelacur suka untuk menjadikan tubuh badannya sebagai tarikan lelaki. Kalau perempuan muslimah buat macam tu, sama lah macam perempuan pelacur. Dan bukan dari tingkah laku wanita muslimah. Baik, kita tengok beberapa ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan inilah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala takhda'na bil qawli fayatma' allazi fi qalbihi marad. Dia ni gantung situ je ayat tu. Ayat sebelum tu, ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadin minan nisa'. In ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma' allazi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Itu pernah ayat pernah. Nak buat teks khutbah Jumaat kena pernah. Kalau ayat itu kita bawa satu ya. Dan sebab rukun khutbah Jumaat dia kena ada sekurang-kurang satu ayat Quran yang penuh. Tak boleh main gantung gitu, tak boleh main
itu tak boleh. Kecuali ada ayat lain yang kita bawa pernah. Kalau semua main macam ni tak sah tumpah. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah dan Quran, ya nisa an-nabi, wahai istri-istri Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa. Tidak sama dengan perempuan-perempuan biasa. Kamu tu taraf dia, perempuan adalah istri Nabi, taraf kamu tidak sama dengan perempuan biasa yang bukan istri Nabi. Ini taqaitunna. Kalau kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fala takhda'na bil qaul. Oleh itu janganlah kamu berkata-kata dengan lembut manja semasa bercakap dengan lelaki asing. Ditujukan kepada istri Nabi dan juga istri kita dan juga anak-anak kita. Selagi tidak ada nas yang menunjukkan hanya ditujukan kepada istri Nabi, terpakai untuk semua. Nah, ayat Quran ialah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Dia umum lafaz dia, bukan dengan sebab turut saja. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maka perempuan istri Nabi juga istri kita, anak-anak perempuan kita dilarang bercakap dengan lemah lembut dengan lelaki asing, dengan bukan mahram dia, bukan bapa dia, bukan adik dia, bukan abang dia, bukan pak nakan dia, bukan suami dia, yang bukan mahram. Dia tak boleh cakap lembut. Dia kena juga kau, faham? Tak boleh saja kau. Dia tak boleh cakap yang lembut macam nak menggoda, tak boleh. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Sebab apa? Kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya. Penyakit nafsu syahwat. Pokok penyakit nafsu syahwat yang bergelora dalam hati ini bukan boleh dengan perempuan cakap lembut. Nah, dia siap, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, dia akan cuba. Dia akan cuba sedaya upaya dia. Kalau aku tak boleh, hampa pun tak boleh. Betul? Jadi tak boleh. Sebab itulah kita perempuan dilarang untuk melunakkan suara di hadapan lelaki yang bukan mahram dia. Sebab lelaki ini kita tak tahu dia punya dalangan dia. Allah cipta dia tahu. Dia mencipta lelaki, bukan mereka cipta, betul? Bila dia cipta, dia tahu. Dia yang bagi nafsu itu kepada manusia, dia tahu. Maka dia yang maha tahu ini bagi tahu kita seluruhnya. Kalau perempuan jangan cakap yang lembut, yang lunak di hadapan lelaki asing. Karena lelaki dia ada satu perasaan, dia ada nafsu yang ganas. Nah, yang dia boleh menyebabkan perempuan tadi dalam bahaya. Tak boleh. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab ada penyakit dalam hati. Manusia ini berpenyakit. Fi qulubihim marad. Pada hati manusia itu ada penyakit, lebih lagi zaman kita ni memang penyakit. Sebab tu kita kena mengaji kitab penawar bagi hati. Nah, zaman Nabi tak ada lah kitab tu. Kitab tu ditulis oleh ulama untuk membantu kita macam mana kita nak jaga hati. Ulama kita tulis kitab kecil Abdul Qadir Al-Mandiri. Nah, penawar bagi hati. Macam mana kita nak menjaga hati supaya tidak berpenyakit ni. Sebab hati berpenyakit tak boleh masuk surga. Lau yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat nanti, hari kiamat nanti, la yanfa'u malun wala banun. Harta kita banyak mana pun, anak kita ramai tarang mana pun, hebat-hebat tarang mana pun atas dunia, la yanfa'. Tidak boleh memberi faedah kepada kita, tidak boleh memberi apa-apa pun pada kita, tak boleh selamat apa-apa pun. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang sihat. Hati berpenyakit tak selamat. Nah, hati yang sihat sahaja selamat. Maka kita mesti menyihatkan hati kita. Bukan saja menyihatkan tubuh dengan berjogging dan sebagainya, tapi hati tidak disihatkan. Hati yang rohani. Hati yang rohani tu.
Yang fizikal pun kena sihat, tak sihat jadi penyakit kuning dan sebagainya berpunca daripada hati. Hepatitis B. Hati. Nah, itu fizikal, tak seketul. Tapi yang roh ini perlu diberi sihat, yang itulah akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tapi banyak manusia, majoriti hati dia sakit. Apa kita apa? Sebab tu dia kata jangan cakap lembut kepada lelaki asing. Nah, sebab hati mereka ada penyakit yang sangat bahaya. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey. Ayat tu ada sambung. Nah, wa qulna qaulan ma'rufa. Dan hendaklah mereka, yakni isteri-isteri Nabi, bercakap dengan qaulan ma'rufa, percakapan yang baik. Percakapan yang baik bukan melembutkan suara, bukan melunakkan suara, tapi sopan. Qaulan ma'rufa, sopan. Sopan tak apa. Cakap sopan biasa je. Jangan lembutkan suara. Cuba contoh sekali lembut suara. Aku nak contoh pun tak kerti. Sebab aku lelaki. Tapi bos suruh tak? Bos suruh, majikan suruh. Kamu duduk depan kaunter ni. Kena cakap lembut dan dengan orang. Bos kata itu. Bercakap tu sampai peringkat orang boleh tertarik dengan syarikat kita ni. Jangan duduk dekat kasar-kasar, hampa duduk di kaunter depan tu. Panggil orang dengan penuh manja, dengan lembutkan suara. Bos kata dalam meeting. Bos dah bagi angkat telefon tu, kena cakap lembut, selembut-lembutnya. Tu dia bos. Kena ikut ke tak? No, la ta'ata li makhluqin fi maksiati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bab maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata jangan cakap lembut dengan lelaki asing, hang pi cakap lembut ikut bos hang. Bos dengan Allah apa lebih hebat? Tetap jawatan. Pi kerja lain lah. Kerja tak perlu cakap lembut, hak dia jekah-jekah. Itu. Sampai mana? Dok gagah buat apa benar-benar haram ni, tahu tak? Tak ada kerja lain kan? Tidakkah bumi Allah ini luas? Fatuhajiru fiha. Kamu boleh berhijrah di mana-mana saja. Kamu boleh cari buat pilihan, cari kerja lain, bukan kerja-kerja yang boleh melembutkan suara nak layan orang. Kamu perempuan tidak layan. Qaulan ma'rufa, perkataan yang sopan sahaja tanpa melunakkan suara. Ulama sebut lunak suara, lembut suara untuk suami sahaja. Dengan suami dia garang tak ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dengan suami jukah-jukah di jabat Allah, pijak semut tak hati. Semut payah hati kita pijak dia kecil. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi jangan kita balik tu mari. Di jabat dengan bos dia, dengan kawan-kawan cakap lembut lunak. Balik rumah, masak sini ya. Kasar benar. Patut dengan suami itu dia lembut. Dengan orang luar dia sopan saja, tidaklah tengking, sopan saja, tak boleh lunak lembut dengan suami saja. Tak ni payah. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi bos dia ikut, Quran dia langgar. Tu ingin baca Quran, hanya baca Quran sahaja tapi tidak mengamalkan hukum hakam yang ada dalam Quran. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, perempuan tak bolehlah melunakkan suara. Kalau dia buat macam tu termasuk dalam tabarruj yang haram tadi. Maka haram perempuan melunakkan suara, melembutkan suara kepada lelaki yang bukan mahram ataupun lelaki ajnabi. Selesai itu. Baik, seterusnya, jangan sekali-kali wanita muslimah itu sengaja menarik perhatian lelaki kepada apa yang disembunyikan dari perhiasan dirinya dengan memakai apa jua wangian atau memakai benda-benda yang berbunyi dalam rentak langkah kakinya atau seumpama. Dia nak masuk pula tentang minyak wangi. Minyak wangi ini di antara perhiasan. Dia tidak boleh menzahirkannya. Nanti kita bincang macam mana menzahirkan minyak wangi. Kemudian dari segi apa-apa yang ada di tubuh, dia tidak boleh menggerakkan sehingga boleh berbunyi, dan bunyi itu boleh menarik perhatian lelaki. Itu secara umum. Maka dia bawa firman Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nur ayat 31. Surah An-Nur tentang hukum hakam. Surah An-Nur ni macam-macam ada sana. Boleh tonton, boleh baca.
Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan janganlah mereka perempuan. Mereka sini perempuan, yadribna perempuan, lelaki yadribu. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Bila hentak kaki bunyi, apa dia bunyi? Tengok ulama bahas di bawah. Baik, kata Ibnu Katsir ni, Imam Al-Qardhawi ambil pendapat Ibnu Katsir dan tafsir dia. Pada zaman jahiliyah, zaman 150 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 150 tahun sehinggalah lahir Nabi. Itu jahiliyah. Apabila seorang wanita itu berjalan dengan menghentak-hentak kaki, dia berjalan, dia hentak kaki dia, cara jalan, supaya menarik perhatian orang ramai. Tujuan dia untuk menarik perhatian, agar mereka memperdengarkan gelang kakinya. Ada pakai gelang kaki, ada loceng. Ini kering. Cik Nasir agak siapa suka pakai jenis tu? Ha? Siapa pakai jenis gelang kaki? Bini Cik Nasir? Jengkring. Marah Nabi balik kursi buat mana ni. Hindustan. Tengok Hindustan. Oh, Malik ni nak Hindustan. Hidung je Hindustan tak ada mesti. Tidak saya aku kenal lagi mana ni. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, dia ni pakai gelang kaki. Bila dia goyang kering, nak bagi orang dengar dan tarik perhatian lelaki melihat kepada dia. Bila bunyi tu lihatlah. Dia boleh menarik perhatian. Manusia ni bukan dengar bunyi. Tengok bunyi. Oh, apa dia ni? Tengok duk solat, tengok. Dia salah hujung kali dekat pintu. Keren. Keren Allah tu. Tu kita bunyi boleh menarik perhatian. Sebab tu orang buat music tu. Dia bunyi. Dia tarik perhatian. Nah. Baik. Kita pun kalau contoh atas kapal tu kan dia ada pakaian keselamatan. Dia ada WC. Atas flight ataupun kapal laut dia ada benda tu. Kalau kita contoh kapal terpecah dan sebagainya, kita itu isi tu morak tu. Itu isi tarik perhatian orang yang bantu kita. Jadi guna bunyi ni untuk tarik perhatian. Nah, di sekolah waktu rehat pukul 10 tengah kering, tu tarik untuk rehat. Pukul 11 kering masuklah. Tu loceng bunyi semua nak tarik perhatian. Dia ada makna-makna tertentu yang orang mendengar tu dia boleh faham bunyi tu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Jadi perempuan-perempuan jahiliah bila keluar rumah saja, mereka biasanya akan pakai gelang kaki dan mereka berjalan akan menghentakkan kaki, tujuan untuk lelaki asing melihat kepada dia. Itu cara dia. Nah, perempuan jalan membagi. Baik. Maka perbuatan seperti itu boleh menghidupkan khayalan lelaki yang menyimpan gelora nafsu dari hak nyakit, gelora nafsu syahwat yang jahat terhadap wanita itu. Perbuatan seperti itu menunjukkan bahawa wanita itu menyimpan niat buruk untuk menarik perhatian dan minat golongan lelaki terhadapnya. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, masalah memakai gelang kaki ini boleh ke tidak untuk isteri kita, nah, untuk anak-anak perempuan kita memang tak boleh pakai. Kita bukan kata gelang kaki, segala gelang tak boleh pakai. Gelang kaki tak boleh pakai, gelang tangan tak boleh pakai, rantai tak boleh pakai, sumpang tak boleh pakai. Sebab semua itu adalah perhiasan yang khusus untuk wanita. Dan kita dah baca dulu, lelaki cuma diberi hanya satu perhiasan sahaja, ialah cincin. Itu pun cincin perak, bukan emas, bukan gansa, pada pendapat yang kuat. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Jadi isteri kita ni bolehkah pakai gelang kaki? Perempuan boleh pakai. Gelang tangan dia boleh pakai, gelang kaki pun dia boleh pakai. Nah, baik, kalau isteri kita nak pakai gelang kaki sebab dia minat Juhi Chawla. Kenal Juhi Chawla? Mana tak kenal? Kena Siti Nurhaliza. Nah, dia nak ikut artis pujaan dia. Maka dia pun pakai gelang kaki, ada loceng bunyi kering. Baik, kalau tengok
tujuan apa dia pakai. Sebab ayat ni sebut dia tujuan untuk menarik perhatian lelaki asing. Makna kalau dia pakai bukan dengan tujuan menarik perhatian, sekurang-kurang makruh di luar. Dia pakai tu memang dia nak pakai, bukan tujuan nak tarik perhatian lelaki, tak. Cuma memang dia nak pakai cincin gelang kaki tu. Itu paling-paling ringan makruh. Sebab bila dia pakai mesti akan menarik perhatian. Bila dia jalan tu mesti bunyi. Bila bunyi Nabi tengok, oh, ingat apa? Mak sendiri. Baik tuan-tuan, saya dah muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi peringkat dia makruh. Yang okey kat luar, dalam rumah boleh. Nah, isteri suami balik rumah, suami masuk mandi, dia pakai gelang kaki. Suami lepas solat asar, kering, lelaki dah amat tu. Macam Nustah lagi. Tak apa untuk suami, tak apa. Masalah di luar rumah, kalau dia tidak ada niat untuk menarik perhatian lelaki, maka dia boleh pakai, tapi makruh juga hukum dia. Sebab bila dia jalan mesti bunyi. Bila dia bunyi mesti menarik perhatian lelaki. Walaupun dia tak niat, tapi lelaki mesti tengok dia. Nah, dia tu. Nak selamat dengan pakai di luar, pakai dalam rumah. Nah, gelang kaki hak lelaki tu bagi bubuh di leher kucing. Untuk kita mudah cari, panggil miau-miau tak bunyi, kering-kering. Oh, duduk sini. Nah, kucing jadi ada jenis dia buat senyap. Kita nak pulang rumah duduk cari taman, no, comel jadi. Nah, dia buat senyap dalam bilik kita, buka bunyi miau, kita panggil miau-miau tak, dia tak bunyi. Tapi dia buka sikit bunyi kering. Oh, kita tahu, duduk sini. Duduk buat katil senyap, pandai dia tak berdua. Kalau kita tinggal keluar, nanti dia berak rumah. Nah, tuan-tuan, ini dah muslimat yang dirahmati sekalian, maka boleh letak di kucing. Ataupun anak-anak kita yang kecil, anak kita umur 3 tahun, 4 tahun perempuan, lama berlelaki pula. Bodoh gitu. Anak perempuan boleh bubuh gelang kaki. Bila dia jalan tu dia bunyi. Kalau kita buat pergi supermarket, terlepas tangan, cari dia mudah bunyi kering-kering. Duduk sini. Boleh. Sebab dia, bila dia pakai, dia tidak menarik perhatian lelaki asing. Untuk mengorak dia, budak mengorak dia. Nah, tapi dia kena mengorak dengan orang lain. Tak ada siapa dia, pencolek. Dia tangkap, dia buang gelang kaki, hilang. Tak dengar apa gitu. Nah, jadi gitu. Jadi budak-budak yang belum akil balik, yang tidak ada apa-apa, lelaki tengok tak ada masalah apa, tidak ada cawat apa-apa, budak boleh pakai lelaki untuk mudah dikesan kalau dia duduk di mana-mana gitu. Nah, baik, tapi kalau sudah dewasa, hukum dia adalah sekurang-kurang kalau dia bukan niat untuk menarik perhatian pun, hukum dia makruh. Harus dalam rumah untuk suami dia saja dan keluarga dia saja yang mahram. Baik tuan-tuan, saya dan muslimat yang dirahmati sekalian, bila Quran sebut sesuatu perhiasan, dia tidak fokus pada gelang runcing. Apa-apa sahaja yang dipakai yang boleh mengeluarkan bunyi dan boleh menarik perhatian, sama. Maka termasuklah kasut tumit tinggi. Jangan bini tumit tinggi. Jeng ya. Ada cikgu-cikgu banyak orang tumit tinggi. Bunyi prok-prok. Sudah. Naik tangga slow, naik tangga. Kita nak ikut dia lambat slow. Dia suami tinggi naik biasa-biasa jatuh. Dia nak tu betul-betul. Nah, saya turun tangga, cikgu tu kasut tumit tinggi dia ni cabut tapak cabut. Slow je lah. Dia kata cabut tapak Ustaz. Siang dia. Kita kasut banyak lama tak pakai, cabut. Nah, baik, kalau dia pakai kasut tumit tinggi hak bunyi prak dengan tujuan yang sama untuk menarik perhatian lelaki, haram. Hukum dia sama gelang kaki pun. Tapi kalau dia pakai memang dia minat kasut tumit tinggi, tapi dia tidak ada tujuan untuk menarik perhatian, jadi makruh dia tadi. Sebab bila dia jalan mesti kita dengar bunyi prak tahu dah ni siapa dia ni. Nah, sekolah ni dia seorang pakai contoh lah. Jabat ni dia seorang pakai, kalau bunyi tu dia tu. Macam tu. Nah, baik tuan-tuan, ini dah muslimat yang dirahmati sekalian. Bahaya ada seorang sahabat cikgu, isteri kepada cikgu kawan saya. Dia gelecek kat mana tu, retak tumit. Jatuh tu retak tumit. Cuti kat sebelah balut. Nah, itu bahayanya kasut tumit tinggi. Kalau salah terjatuh dan sebagainya. Maka hukum memakai kasut tumit tinggi sama dengan loceng hati. Tengok niat apa dia.
Bukan kata perempuan kita pun sama, kita tak boleh pakai gelang kaki, kita boleh pakai kasut yang agak tinggi tumit dia, yang bunyi dia sama. Macam Nasir, kasut Nasir macam mana? Bunyi krok-krok, tumit dia tinggi ke? Tak boleh tak? Lelaki kalau tujuan dia untuk, dia bukan tujuan nak tarik perhatian, siapa nak tengok dia lelaki. Kalau nak tengok ni perempuan. Lelaki bila pakai kasut yang agak tinggi, tumit bunyi porok dan tujuan untuk bermenggah dengan kasut dia yang mahal, hukum dia haram. Ulang semula. Lelaki yang memakai kasut tumit dia agak tinggi lah, bila dalam bunyi prok macam kasut tumit tinggi dalam perempuan. Tapi bukan tujuan untuk menarik perhatian, tujuan untuk tunjuk dia tu duit banyak, boleh beli kasut macam tu. Walaupun tak berbunyi pun, kalau beli kasut mahal, tapi nak tunjuk dengan tujuan nak tunjuk pada kawan-kawan di pejabat kasut dia mahal, hukum dia sama juga. Hukumnya adalah haram. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, pegawai kerajaan agak-agak di tubuh dia kena berapa ratus ringgit di tubuh dia sekali dia pakai. Tak tahu, ni bukan pegawai kerajaan, ni pegawai majlis haiwan. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, pegawai kerajaan dia ada satu elang khas untuk pegawai kerajaan. Dia ada yang dapat 400 ringgit dan sebagainya, tengok pangkat dia. Elang tu sebenarnya untuk dia beli pakai. Dia kena ada bus tiket, dia kena ada tie dia, kena ada baju, kena ada seluar panjang yang longgar, kasut. Satu tubuh tu sekurang-kurang pegawai awam dia kena harga satu tubuh dia RM500. Tak boleh ni dalam 30 ni. Kasut saja 200 lebih. Songkok 75 ke 100 ringgit. Kasut dengan songkok 300 lah. Dan seluar seluar 1,5, baju 1,5. Cukup lah. Tai lebih tai 50. Bukan 500, dekat 700 orang. Ada 1,000 orang. Satu tubuh tu bila dia pakai baju seorang. Dia tu saja tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Macam tu lah. Baik, jadi kalau dia pakai mahal-mahal, tak yalah kasut mahal ke, seluar mahal ke, baju mahal ke, tujuan dia nak tunjuk pada sahabat-sahabat lain yang dia tu banyak duit, hukum dia sama lah. Haram. Tak boleh. Pakai kerana disuruh oleh majikan dia pastikan tidak membazir yang melampau. Boleh, harus macam tu. Baik, jadi hukum hakam dia macam tu lah. Hukum halal haram ni banyak. Sebab tu kita kena main selalu, kita kena reti hukum halal haram ni. Sebab tidak kita akan melakukan dosa tanpa kita tahu dia tu dosa. Sebenarnya dosa, malaikat catat dosa, kita tak tahu benda tu dosa sebab kita tak mengaji berkaitan dengan hukum hakam halal dan juga haram. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, selesai tentang dia pakai sesuatu yang boleh mengeluarkan bunyi untuk menarik perhatian lelaki ajnabi kepada dia. Hukum dia tengok dululah. Hukum dia memang haram asal tu. Kalau tujuan menarik, kalau tak tujuan menarik perhatian pun dia akan jadi makruh. Sekurang-kurang hukum dia tak akan jadi harus untuk suami dia di rumah. Baik, dalam maksud ini juga dari segi hukumnya memakai seseorang wanita memakai wangian. Dia nak pakai minyak wangi itu dan bau-bauan yang mengharumkan sesiapa sahaja, yang menghidunya untuk membangkitkan nafsu dan menarik perhatian kaum lelaki kepadanya. Apa hukum? Perempuan pakai minyak wangi dengan tujuan untuk menarik perhatian lelaki dengan wangian yang dia pakai. Apa hukum dia? Tengok sabda Nabi SAW. Al-mar'atu iza sta'tarat famarrat bil majlis fahiya kaza wa kaza, yakni zaniyatan. Maksudnya apabila seseorang wanita itu memakai wangian, dia pakai minyak wangi, lalu dia melintas tempat perkumpulan lelaki, maka dia itu begini dan begini cara jalan dia, dot situ. Yang dimaksudkan sama dengan pelacur. Jadi perempuan yang pakai minyak wangi dengan tujuan, atau ada tujuan tu, dengan tujuan untuk menarik perhatian lelaki juga, untuk minat dengan dia, untuk tertarik dengan dia.
Maka Nabi kata dia tu seperti pelacur. Seperti pelacur. Dia bukan pelacur seperti lain, pelacur lain. Macam Nabi sebut, sesiapa yang ada apa dia belanja, nah ada belanja cukup dan ada kenderaan untuk pergi Mekah buat haji ni, orang buat haji ni, duk pergi dah ni. Nah, kita pun tak lama dah nak masuk Zulhijjah dan kita akan di Malaysia akan buat korban. Sahabat-sahabat kita pergi sana buat haji, kita di Malaysia buat korban. Bagi mampu lah. Pergi sana pun yang mampu, tapi wajib. Yang ni untuk yang mampu buat korban sunat. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nabi sebut siapa yang ada bekalan, yang ada kenderaan untuk pergi Mekah tapi dia tak pergi, falam yahuj, famata, maka dia pun mati dan tak pergi sedangkan dia mampu. Mata Yahudiyan atau Nasraniyan, mati dia seperti Yahudi dan Nasara. Yahudi Nasara lain seperti Yahudi Nasara lain. Ini pun sama, pelacur lain seperti pelacur lain. Nah, Yahudi Nasrani kafir. Walaupun mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, tapi menolak Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman, kafir. Kita kena terima semua nabi, terima Allah sebagai Tuhan yang disembah dan kena terima seluruh perutusan Allah. Rasul-rasul dia utus semua kena terima. Tolak seorang saja, kafir. Maka Yahudi Nasara menolak Nabi Muhammad SAW, maka kafir. Mereka kafir, tapi hak tak pergi haji ini tidak kafir. Dia seperti Yahudi, artinya seperti perangai Yahudi yang suka membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah, tuan-tuan kalau baca juzuk yang pertama tu, kita Yahudi tak habis-habis. Bagaimana mereka membantah seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak tak pergi haji ini, walaupun dia sudah mampu, ada kenderaan, dah panggil dah tabung haji, dah panggil, tapi tolak lagi, tak ada alasan, maka kalau dia mati sebelum pergi haji, mati seperti Yahudi Nasara, mati seperti orang yang suka membantah perintah Allah, tapi dia tetap Islam. Dia bukan seperti pada akidah, seperti pada perangai. Maka kita kena mandi dia, kita kena kapan dia, kita kena solat dia, dan kita tanam dia di perkuburan orang Islam. Dia masih Islam, dia mau perangai dia macam Yahudi Nasara, lawan perintah Allah. Rukun Islam yang kelima tu sempurnakan. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, ini pertama lah. Seperti pelacur, tapi dia bukan pelacur. Pelacur itu dosa besar, haram, dosa zina. Nah, dia kena disebat 100 kali sebat kalau dia masih dia belum berkahwin. Kalau dah berkahwin, direjam sampai mati, itu pelacur. Hak ni tak itu. Perempuan nak pakai minyak wangi keluar rumah, kemudian ditujuan untuk menarik perhatian lelaki, dia seperti pelacur. Dia bukan pelacur, dia tak perlu disebat, dia tak perlu direjam, cuma dipanggil macam pelacur. Itu saja. Nah, faham tak? Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, Ibnu Hajar Al-Haytami memasukkan perempuan yang keluar rumah memakai minyak wangi yang dia boleh tujuan untuk menarik perhatian ini dalam kategori dosa-dosa besar. Kategori dosa-dosa besar. Ibnu Hajar Al-Haytami. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati satu hadis yang kedua. Dalam riwayat lain menyebut, ayyuma mra'atin istaqtarat famarrat 'ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zani. Maksudnya, mana-mana wanita apabila dia memakai wangian lalu dia melintasi tempat duduk sekumpulan orang lelaki supaya mereka tercium baunya, bukan tadi juga, maka dia samalah seperti wanita pelacur. Dua hadisnya sama dan lebih kurang. Sebab itu disebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani, inna khairat taibir rajul, sebaik-baik minyak wangi lelaki, ma zahara rihu, ialah minyak wangi yang kuat bau dia. Minyak wangi untuk lelaki ialah minyak wangi jenis bau dia kuat. Nah, bau dia kuat. Sebab dia lelaki, boleh bau kuat. Wa khafiya launuh, warna dia tidak terang hangat. Di segi warna lah, warna dia tidak berapa terang,
Tapi yang penting bau dia keras. Hak lelaki ni dia kena pakai minyak wangi bau yang agak kuat, dan warna minyak wangi itu agak tidak begitu terang. Itulah minyak wangi yang terbaik untuk lelaki. Wa khairu taybi an-nisa, dan sebaik-baik pewangi ataupun wangian bagi perempuan ma zahara launuh, yang warna dia terang, wa khafiya rihuh, bau dia ialah bau yang lembut. Sebab tu ini minyak wangi hak lelaki dia memang bau dia keras. Memang Nabi dah tentukan, bukan toki kedai buat. Contoh Nabi dan muslimat yang diroti hadis ni, hadis Tirmizi, hadis sahih. Nah, Nabi sudah bagi beza. Lelaki bila pakai minyak wangi, pakai yang keras, yang kuat-kuat bau tu. Perempuan bila pakai minyak wangi, pakai yang lembut-lembut, yang tidak keras bau. Tujuan untuk menutup bau tubuh dia saja, bukan tujuan untuk menarik perhatian lelaki bila dia lalu tu. Nah, jadi bila perempuan lalu tu, bau dia kuat, maka minyak wangi dia tu salah pakai. Kalau tuan-tuan bani tengok. Cik nasib ni. Perempuan lalu, ni Ustaz, wangi kuat ni tak boleh pakai ni. Haram apa ni? Wangi tak payah lah. Kau nak terajang dia. Mana kalau adik-adik kita orang asing kita tak kenal wangi dia macam mana. Cuma kita ambil yang zalika ad'aful iman saja. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi. Siapa dalam kalangan kamu yang melihat kemungkaran. Perempuan pakai minyak wangi yang kuat ni satu benda mungkar. Melihat, mengetahui sama. Ra'a ni melihat, mengetahui sama. Sesiapa yang melihat ataupun mengetahui kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat, falyughayyirhu bi yadihi. Dia kena ubah dengan kuasa. Mana kalau suami kena ubah isteri dia, tak boleh pakai minyak wangi kasar ni, bau kuat, pakai yang bau lembut-lembut je. Anak dia tu semua ubah kuasa dia kena ubah tu. Dia tak boleh pakai lidah itu, dia kena ubah dengan kuasa. Mana dia wajibkan, jangan pakai. Ambil minyak wangi, lempar bah. Yang saya tu lempar apa? Membazir orang kayak gini pula. Membazir. Ambil kita pakai lah kuat. Han tak boleh pakai ni, abah boleh pakai ni, adik lelaki boleh pakai ni, abang boleh pakai. Han tak boleh pakai kuat. Nak cari yang lembut. Nak bagi hilang bau, bukan nak bagi bau kau orang. Nak bagi hilang bau tubuh hang saja. Ubah dengan kuasa kita. Hak kita berkuasa di atasnya. Faman lam yastati' fa bi lisani. Tapi kalau kita tak mampu, kita tak ada kuasa atas dia, maka ubah dengan nasihat sudah. Dia dengar, alhamdulillah, tak dengar sudah. Lepas ada kita punya tanggungjawab. Wa man lam yastati' fa bi qalbi. Tak boleh juga nak nasihat pun tak berani, tengok muka macam rimau beranak. Pernah tengok rimau beranak? Aku tak pernah tengok. Kucing lah, kucing. Buat itu kucing pun beranak, kita pergi dekat tu kucing rimau. Lembut tahu tak dia. Baik, tuan-tuan, dia bilang saya mati yang dia orang di sekalian. Nah, muka macam kucing beranak, macam rimau beranak. Nak tegur kan? Dia marah balik. Benci di hati sudah. Benci di hati wa zalika adhaful iman. Itulah iman paling lemah, masih ada. Sebab dia benci tu dia masih ada iman. Kalau dia benci tak ada, dia tidak ada iman. Baru dia suka dengan maksiat, dia suka dengan kemungkaran, maka iman dia sudah down, jatuh terus. Baik tuan-tuan, terima kasih yang dirahmati sekalian, macam itulah. Okey, kesimpulannya, kita tahu bahawa Islam tidak memaksa kaum wanita. Okey, sebelum masuk kesimpulan, saya tak habis lagi tentang minyak wangi ini. Jadi fatwa-fatwa mufti kita di Malaysia hari ini, jadi perempuan taklah kata sampai tak boleh pakai minyak wangi bila keluar rumah. Hadis Nabi sebut ini, mereka memakai minyak wangi yang kuat satu, dan tujuan mereka untuk menarik perhatian lelaki supaya menghidu bau wangi daripada tubuh dia tu. Tapi kalau dia pakai minyak wangi macam hadis saya baca tadi, hadis sahih tadi, minyak wangi tapi dia lembut, tak bau kuat sangat. Bila selisih pun payah nak bau tu, tak berapa bau sangat. Tapi taklah bau busuk tubuh dia tak bau, tapi wangi pun tak dapat dikesan sangat. Dan dia bukan tujuan untuk menarik perhatian siapa-siapa. Bolehlah pakai.
Dia nak bagi habis dulu, takut tak habis, dia tak boleh pakai minyak wangi pula. Boleh. Syarat dia lembut dan bukan untuk tujuan menarik perhatian. Kalau minyak wangi itu kuat, walaupun bukan tujuan untuk menarik perhatian, tak boleh. Nah, ingat boleh. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kesimpulan dia simpul semua sekali lah bab tabarus ni. Kita tahu bahawa Islam tidak memaksa kaum wanita supaya duduk di dalam rumah sahaja, tidak keluar dari rumahnya melainkan kubur. Nah, Islam bukanlah satu agama yang macam tu lah, yang tak bagi perempuan keluar dari rumah kecuali pergi kubur. Mati usung keluar rumah kita kubur. Hak tu keluar rumah. Taklah sampai tahu tu Islam ni. Nah, sebagaimana yang didakwakan oleh setengah orang hak tak faham Islam. Dia tak faham, dia pandai-pandai buat dakwaan kata Islam melarang perempuan-perempuan dia keluar rumah. Depa ni tak boleh keluar langsung. Tidak, bukan betul. Bahkan Islam membenarkan wanita keluar untuk menunaikan solat ni, mai solat boleh. Tapi datang dengan suami dia lah. Nah, perempuan bila nak datang masjid, dia ada syarat. Datang dengan suami dia. Kalau tak nikah lagi dengan ayah dia, nah, ataupun dengan adik abang dia, jangan berseorangan. Ataupun dia datang dengan perempuan-perempuan lain yang baik-baik. Datang masjid semua baik, kecuali nak curi duit masjid dia. Nah, nak curi beg tangan di belakang. Dia datang juga pakai lekung, tapi curi lari balik. Perang solat dia curi, cabut. Itu jahat. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati kemudian, tak boleh memakai pakaian tabarus inilah yang menonjolkan dia tak boleh bermakeup dan sebagainya. Tak boleh pakai minyak wangi terlampau wangi. Tak boleh. Jaga nak datang masjid, datang masjid, tapi jaga dia punya syarat-syarat. Baik, tuan-tuan, boleh untuk menunaikan solat jemaah, mencari ilmu duduk mengaji ni, mencari ilmu Quran dan memenuhi keperluan dirinya serta kepentingan agama. Keperluan diri kalau dia nak beli barang, tak ada orang dia nak boleh suruh beli. Suami tak ada di rumah, anak tak ada, jiran pun tak ada, contohlah. Nah, maka dia boleh pergi kedai tak. Keperluan kan dia nak beli benda tu, boleh. Sekadar itulah balik semula. Jangan dia pergi beli lah kata. Sekadar untuk memenuhi keperluan. Ataupun dia terpaksa bekerja. Suami dia gaji tidak memadai, tidak mencukupi gaji suami, gaji minimum sahaja. Dia ada kelulusan, dia boleh kerja. Dia boleh kerja untuk keluar rumah pergi bekerja untuk memenuhi keperluan. Itu maksud dia memenuhi keperluan dia. Boleh keluar rumah. Serta kepentingan agama. Kalau dia jadi ustazah, boleh berdakwah, dia boleh pergi berdakwah ustazah. Nah, untuk keperluan agama. Dan dunianya adalah dibolehkan. Bukan mereka ini dikurung, tak boleh keluar kecuali waktu kubur tanam dah. Islam membenarkan, tapi syarat-syarat dia. Sebagai contoh yang dilakukan oleh isteri-isteri para sahabat dan generasi yang datang selepas mereka, dikira dari sebaik-baik zaman. Nah, sahabat, kemudian tabi'in dan sebagainya, itu sebaik-baik zaman tu, 3 kurun tu. Di antara mereka ada yang keluar untuk menyertai kaum lelaki dalam peperangan, ada pula membantu, untuk mengubati pejuang-pejuang Islam dalam penaklukan dan dipimpin oleh Rasulullah SAW sendiri, berterusan pada zaman para khalifah yang 4 dan pemimpin-pemimpin Islam yang lain. Boleh tak salah. Baik, Rasulullah SAW pernah berkata kepada istrinya Saudah radhiyallahu anha, "Qad azinallahu lakun an takhrujna bihawaijikum." Maksudnya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan kamu, yakni kaum wanita, keluar untuk memenuhi urusan-urusan kamu. Hadis Bukhari. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Idza sta'zanat imra'atu ahlikum ila al-masjid fala yamna'ha." Maksudnya apabila salah seorang isteri kamu meminta izin pergi ke masjid, maka janganlah melarangnya. Tak ada larang. Patut kita ajak bini pergi masjid. Ajak bini di masjid sama-sama dengan kuliah. Kita tak payah dah mengajak dia. Sebab dia duduk dengan ustaz juga. Kita duduk sebelah sini, dia duduk sebelah sana. Jadi kita dah selesai, tak wajib dah mengajak. Bila kita tak bawa dia, kita wajib balik mengajar dia dengan apa yang kita mengaji. Nyusah tak Cik Nasib? Tak nyusah yang bawa bini. Balik mengajar. Cik Nasib dia buat rakaman tu, dia balik buka kat bini dia tu.
Tu cara lah. Tu aku bagi duit rekanan sini ya. Balik bini dia tengok, dia tak ajak dah. Dia tengok ustaz kata apa tadi. Ustaz kata, kenalkan suami nikah baru. Tengok kan? Dia buat hujah. Baik, tuan-tuan, terima dah muslimat yang dirahmati sekalian. Macam tu. Dia minta lagi lah, dia minta nak pergi ngaji lagi lah. Kita kena bagi ngaji apa? Fardu ain. Yang bukan fardu ain terpulang pada kita. Kalau kita rasa selamat, isteri kita pergi ni, pergilah dia pergi. Kalau bukan fardu ain. Kalau fardu ain wajib kita bagi. Wajib kita bagi dia pergi belajar. Kalau tak bagi, kita wajib mengajar dia dulu. Yang bukan fardu ain, ngaji qasidah bukan fardu ain. Ngaji qasidah. Qasidah bukan fardu ain. Sunat ialah dia nak ngaji pun. Nak kenduri, nak qasidah. Tak tiap qasidah malu kau orang. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, qasidah hak bahagian wanita lah. Hak laki-laki berqasidah. Hak perempuan berqasidah. Jadi dia nak minta izin dengan suami nak pergi qasidah. Ngaji masjid tak pergi. Ngaji masjid, bini suami ajak dia, kita ngaji fardu ain, kita fiqh, kita akidah. Tak nak pergi, tak ingat. Ustaz tu jahat. Kata kau orang. Tapi kau sudah nak ngaji, tak boleh. Suami kita, aku takkan benarkan kamu mengaji benar sunat, tinggal benar wajib. Dia ada, tetap dia boleh menegur. Tapi kalau fardu ain dia tak dilarang. Bahkan dia wajib mengajar isteri dia untuk belajar fardu ain, ataupun dia wajib mengajar isteri dia fardu ain. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Yang tu. Hadis lain, dalam hadis yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Maksudnya, jangan kamu melarang hamba-hamba Allah, iaitu kaum wanitanya, dari pergi ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid, tapi jaga syarat-syarat tadi. Baik, selesai, kita tutup tutup 5 minit. Sebahagian ulama yang mengambil sikap keras menetapkan seorang wanita itu diharamkan memandang kepada lelaki pada anggotanya yang boleh dilihat sahaja. Jadi pada anggotanya yang boleh dilihat sahaja ni tidak ada dalam teks asal kitab halal dan haram. Saya akan baca balik teks asal. Saya baca pun pelik. Maka saya buka balik teks asal. Saya ada teks asal, ada kitab asal sah. Baik, kitab asal bunyi gini. Wa qad zahaba ba'dul ulama. Dan sesungguhnya telah berfatwa, telah memberi pendapat sebahagian ulama. Al-mutasyaddidin yang agak ketat dalam fatwa mereka. Syadid ni yang agak ketat dalam fatwa. Fatwa ni ada yang fatwa yang ketat, ada fatwa yang agak longgar. Yusuf Al-Qaradawi, dia fatwa dia agak longgar. Dia termasuk dalam ulama moderate, ulama yang sederhana. Fatwa dia pun sederhana. Dia tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Ini fatwa Qaradawi. Kita sedang membaca fatwa Al-Qaradawi, tapi bukan kitab fatwa, kitab halal haram yang dia tulis. Sama lah kitab halal haram dengan fatwa dia sama. Dia sederhana. Maka dia sebut setengah ulama yang agak keras dalam fatwa berfatwa ila annal mar'ata, sesungguhnya perempuan yuhramu 'alaiha, haram atas mereka an tanzura ila ayyi juz'in min ar-rajul. Haram perempuan ini melihat kepada mana-mana anggota lelaki. Itu hak saya. Hak dia jemaah ni kira lain. Sebahagian ulama yang mengambil sikap keras menetapkan seorang wanita itu diharamkan memandang kepada lelaki pada anggotanya yang dibolehkan saja. Jadi pelik Maka dia cancel, yang dibolehkan saja tu cancel. Jadi bunyi gini. Sebahagian ulama yang mengambil sikap keras menetapkan seorang wanita itu diharamkan memandang kepada lelaki pada tamatan mana-mana anggotanya, full stop. Faham? Full stop. Titik lah. Kalau Bali cakap itu full stop, titik. Bahasa Bali nak terang sikit. Baik, jadi ada pendapat ulama yang keras, kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, perempuan tak boleh melihat langsung pada lelaki. Hak aurat, bahagian aurat memang tak boleh dah. Hak bukan aurat pun tak boleh. Kita dah baca dulu kan. Saya dah sebut dulu. Dia lebih cenderung, Qaradawi lebih cenderung, lebih miring kepada pendapat dalam bab ni.
dalam bab ni, melihat ni pendapat Hanafiyah dan juga Hanabilah. Ini pendapat mazhab Hanafi dan juga Hanbali. Syafi'i saya sebut dah, dalam mazhab Syafi'i perempuan tidak dibenarkan melihat lelaki sama ada kepada aurat ataupun kepada bukan aurat tanpa sebab yang munasabah. Maknanya mazhab Syafi'i memang ketat dalam bab memandang. Qardawi dia tak ambil pendapat Syafi'i, dia ambil Hanabilah dan juga Hanafiyah. Maka dia sebut al-mutasyaddidi di sini tu dia terfokus kepada mazhab Syafi'i lah sebenarnya. Tak boleh lihat langsung. Kecuali ada sebab-sebab yang boleh melihat. Jadi kita pun kalau nak ikut hak ni, hak betul-betul pure Syafi'i, memang kita pun tak boleh buat apa-apa. Maka kita nak sebulan pada kita, kalau kita nak jaga mazhab Syafi'i, kita tak boleh perempuan tak boleh langsung. Tanpa sebab munasabah tidak boleh melihat lelaki. Dia kena mengalih pandangan mata. Baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, berdalilkan apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Nabhan ni maula, ini hamba kepada Ummi Salamah. Ummi Salamah isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Hasan Al-Basri juga hamba maula kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah lah yang menetapkan nama Al-Hasan. Bila sudah dia bebaskan hamba perempuan dia, Ibu Hasan Al-Basri. Maka lepas tu dia beranak, dia panggil, dia pergi jumpa. Lepas dia beranak tu dia bawa anak dia pergi jumpa Ummu Salamah. Itu bekas tuan dia, isteri Nabi. Ummu Salamah tanya, "Bu, nama apa?" Minta tak nama lagi. Dia kata, "Saya letakkan nama dia Al-Hasan." Al-Hasan. Lepas tu dia belajar di Basrah. Maka digelar Al-Hasan Basri. Bukan di Bali. Bali Hasan Balini. Baik, maula hamba Ummi Salamah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ummi Salamah radhiyallahu anha sendiri dan juga kepada Maimunah. Maimunah seorang lagi isteri dia. Kedua-dua isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu nama dia Maimunah, satu lagi nama dia ialah Ummu Salamah. Baik, ketika datang Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhuma yang buta mata. Alhamdulillah, Ummi Maktum. Ulama sirah, ulama sejarah tak tahu nama bapa dia. Tak tahu nama bapa dia. Mereka cuma tahu nama ibu dia. Sebab tu dia disebut Abdullah bin Ummi Maktum. Bin ibu pun tak tahu mak dia, ayah dia nama apa. Itu. Dia ada bapa tapi ulama sirah hari ni tak tahu nama bapa dia. Maka mereka hanya letak Ummu Maktum. Abdullah bin Ummu Maktum. Dia buta surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi Muhammad muka dia naik masam dan dia tidak melihat, dia berpaling daripada seorang yang buta datang jumpa Nabi. Yang buta tu Abdullah Ummu Maktum. Nabi tengah ceramah pada geng-geng Abu Jahal, betul dia datang. Nabi macam tak layan dia lah di surah Abasa. Baik, rujuk surah tu. Nak tengok dia punya kisah dia macam mana. Baik, Abdullah bin Maktum ni dia buta, orang buta mata dia. Dia juga salah seorang daripada muazzin Nabi. Muazzin Nabi ada dua, satu Bilal Ar-Rabah, yang kedua Abdullah bin Maktum. Baik, sedangkan kedua isterinya berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berkata kepada isterinya, "Tutuplah aurat kamu daripadanya." Abdullah ni buta. Nak tutup buat apa lagi, dia bukan nampak. Kalau tak pakai tudung, dia bukan nampak, dia buta. Buta betul, bukan buta main-main. Kan buta hak pergi jalan tu. Hak buta duit tu. Masa betul duit buta, lepas tu celek balik. Ni buta betul-betul. Apa nak pakai tudung pula, bukan tutup. Dia bukan nampak. Macam tu. Nabi sebut, tutuplah aurat kamu daripadanya. Lalu mereka ni Maimunah, isteri Nabi dan juga Ummu Salamah pun katalah menjawab. Isteri suka menjawab tu. Tak nikah kita tahu. Lalu mereka menjawab, bukankah dia seorang buta? Tutup apa? Dia buta. Tapi taklah kasar macam tu, aku kasar. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, tetapi adakah kamu berdua pun buta? Bukankah kamu berdua dapat melihatnya? Hadis ni macam Nabi tak bagi melihat lelaki. Hak dia buta tu tak apalah. Hak kamu pun tak boleh tengok dia. Walaupun dia buta, kamu tak boleh tengok dia. Makna tak boleh tengok lelaki lah.
Jadi berpandu ke hadis ni kata Syekh Qardawi, kumpulan ulama-ulama hak sebab ni jumhur sebenarnya. Nah, yang dia kata keras ini dia tak boleh melihat kepada lelaki kecuali darurat. Baik, ataupun bersebablah. Baik, jadi mereka berdalilkan hadis ini. Kata Profesor Syekh Al-Qardawi, dalam hal ini para penyelidik ahli hadis, ulama hadis mengatakan bahawa hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih pada pandangan para periwayat hadis kerana perawinya daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, iaitu Nabhah perawi dia, maula hamba Ummi Salamah radhiyallahu anha, dan dia adalah antara yang tidak dijadikan dalil atau hujah dari periwayatan hadisnya. Itu kata Yusuf Al-Qardawi dhaif. Imam Nawawi kata hasan. Ini biasalah ulama hadis tidak sama pendapat. Imam Nawawi adalah ulama mazhab Syafi'i. Nah, dia mengatakan hadis ini hasan. Qardawi dia kata hadis ini tidak sahih. Mana bila tidak sahih tidak boleh jadi hujjah dalam hukum halal haram. Hadis bila dia dhaif tidak boleh jadi hujjah dalam hukum halal haram. Cuma dalam fadhail a'mal sahaja boleh buat. Ini halal haram mesti hadis sahih. Nah, baik tuan-tuan. Jadi kata Qardawi tak dipakai hadis ini. Maka tak boleh berhujah kata perempuan tidak boleh melihat langsung kepada mana-mana juzuk anggota lelaki. Baik, dia jika hadis itu sahih, sanad dia kata tidak lemah pada sanad. Kita tak tahu Nabi cakap ke tidak, tak tahu benda tu. Kita berpandukan sanad. Kalau sanad tu lemah, kita hukum hadis itu lemah. Kalau sanad tu kuat, kita hukum hadis itu kuat. Tapi kalau sebenarnya Nabi cakap macam tu, cuma sanad saja lemah. Hadis sahih, cuma sanad je lemah. Maksud dia, kalau ditakdirkan hadis itu sahih. Nah, maka kemungkinan perintah Nabi SAW itu sebagai larangan keras kepada isteri-isteri baginda SAW disebabkan kehormatan dirinya, sebagaimana ditegaskan ke atas mereka juga dalam isu hijab atau menutup diri. Maknanya kalau hadis itu sahih untuk isteri dia sajalah, bukan untuk orang lain. Qardawi kata macam itu dalam ulasan dia. Nah, itu yang Qardawi punya. Ulama lain kata lagu lain lah. Itu biasalah dalam fiqh. Fiqh kalau tak khilaf tak nama lah fiqh. Cuma bila kita baca buku dia mengenai fatwa dia, fatwa Qardawi, dia lebih miring kepada Hanabilah dan juga Hanafiyah dalam bab ni lah. Jadi kita pun pakai hak ni lebih yang bagi sesuai lah. Kalau perempuan tak boleh tengok langsung, dia nak keluar rumah macam mana. Nah, jadi susah lah macam tu. Bila ada yang longgar, kita boleh ambil pendapat yang agak sedikit longgar dalam fatwa. Fatwa tak apa. Nah, fatwa ni dia bukan berpandukan mazhab. Dia nak bagi masalah manusia boleh dijaga. Kalau pendapat ketat ni payah nak buat, kita boleh pergi pendapat yang kurang ketat, yang agak longgar. Ulama pesan kalau untuk diri sendiri kita ambil yang ketat, untuk fatwa kepada diri sendiri. Kalau kita ni ustaz lah, kalau kita ni mufti lah, kita ambil fatwa yang ketat untuk diri kita. Fatwa yang agak longgar kita bagi pada orang awam. Tidak kalau kita bagi ketat pada orang awam, jadi masyarakat kita akan jadi masalah sikit lah. Nah, benar-benar ketat, sangat keras sangat dalam fatwa. Baik tuan-tuan, tinggal dah muslimat yang dirahmati sekalian. Habis itu dia kata hadis sahih. Jadi ni anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dia kata sahih, yang sahih hadis ni anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Fatimah bint Qais, ini maksud sikit an taqdiya iddataha fi baiti ummi Syarik summa istadrak faqala tilka imra'atun yaghshaha ashabi i'taddi inda ibni ummi Maktub fa innahu rajulun a'ma tada'ina siyabaka wa la yaraki atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Habis hadis ni habis. Maksudnya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Fatimah bin Qais supaya menghabiskan iddahnya di rumah Ummi Syarik. Nah, Fatimah binti Qais ini diceraikan oleh suaminya talak 3. Talak 3 dan dia takut suami dia mengapa-apakan dia dan marah sangat. Talak 3 ni cerai marah lah. Jadi dia beredah di rumah pun tak ada guna, sebab cerai talak 3 tak boleh rujuk dah. Maka dia nak disuruh pergi beredah 3 kali suci kalau masih ada edah lah. Kalau masih ada haid tu di rumah Ummi Syarik perempuan. Ummi Syarik perempuan juga. Jadi pergi beredah tumpang rumah Ummi Syarik. Tetapi kemudian mengubah perintah. Kemudian Nabi ubah perintah, seraya berkata perempuan itu iaitu Ummi Syarik seringkali disibukkan oleh sahabat-sahabatku.
Umi Syarif ni orang yang miskin. Jadi ramai orang sahabat-sahabat Nabi pergi ziarah dia hak lelaki ni. Pergi ziarah dia. Dia bila banyak pergi ziarah hak lelaki. Kalau Fatimah binti Qais ada di situ, jadi mereka akan melihat dia. Mereka akan melihat dia dan dia akan melihat mereka. Hak lelaki ni. Nabi nak jaga dia punya marwah dia tu. Tak payah pergi duduk situ lah. Sebab ramai lelaki pergi ziarah Nabi Syarif ni. Sahabat-sahabat Nabi tu lah. Kempi rumah Abdullah Maktum hak buta mata tadi, hak buta mata. Hadis untuk Abdullah Maktum dia hak buta mata. Nak pergi rumah dia. Kerana sesungguhnya dia itu seorang yang buta. Bila engkau menanggalkan pakaian, kalau buka pakaian, Ibnu Ummi Maktum tidak dapat melihatmu. Hadis ni, hak sini Nabi kata boleh. Sebab dia tak nampak. Makna dia ni boleh melihat Ummi Maktum, Abdullah bin Maktum hak lelaki itu. Cuma Abdullah bin Maktum saja tak boleh melihat dia. Jadi hadis ni seolah-olah nak cerita yang kata perempuan boleh melihat lelaki. Tapi bukan pada aurat lah. Baik tuan-tuan, ini dah muslim. Maka yang inilah yang sahih kata dia. Hak atas hadis itu dhaif tidak boleh dijadikan hujah dalam hukum. Baik. Walau bagaimanapun kata Imam An-Nawawi balik. Dia kata yang berhujah dengan hadis ni tak boleh juga. Sebab Quran sebut wa kullil mu'minat yarudutna min absarihinna. Jadi benar-benarnya khilaf. Kalau kita nak rujuk mazhab Syafi'i memang tak boleh lah. Boleh, tapi bila rujuk mazhab lain maka dilonggarkan sedikit untuk perempuan melihat kepada lelaki yang pada bukan aurat. Baik tuan-tuan, ini dah muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi macam tu, saya nak cerita tu. Sebab kitab yang kita baca dia bukan mazhab Syafi'i, saya sebut nama orang. Dia adalah kitab tarjih pendapat, dia macam kitab fatwa. Baik tuan-tuan, ini dah muslimat yang dirahmati sekalian itu. Kita akan sambung nanti layanan isteri terhadap tetamu suami. Bila tetamu suami hak lelaki datang rumah, bolehkah isteri ni bawa hidangan keluar, hidup layan kawan-kawan lelaki suami dia, dan dia melihat kepada lelaki itu, dan lelaki tetamu suami melihat kepada dia, boleh atau tidak? Kami suruh. Dua minggu lagi insyaAllah. Minggu depan masalah imam. Minggu sekali lagi insyaAllah kita masuk sini.